Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sambung lagi topik pengajian kita yang semalam. Okey, tanpa melengahkan masa lagi. Okey, semalam kita dah sentuh subtopik 8.1. Hari ini kita akan sambung subtopik 8.2 dan 8.3. Okey, baik. 8.2 sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okey. Jadi aku nak terus pergi kepada yang kata konsep kesimpulan dia tu. Okey. Muka surat 186. Ada tiga konsep. Yang pertama, sudut bertentang bucu pada garis bersilang adalah sama. Okey, cuba tengok kat sini. Sudut bertentang bucu. Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis bersilang ialah 180. Okey, kat sini kita tengok contoh. Sudut A bertentang bucu dengan C. Jadi sudut A sama dengan sudut C. Sudut B setentang bucu dengan sudut D. Jadi sudut B sama dengan sudut D. Okey, manakala sudut bersebelahan tadi yang sama dengan 180. Contohnya sudut A tambah sudut D sama dengan 180. Sudut D tambah sudut C sama dengan 180. Sudut C tambah sudut B sama dengan 180. Sudut B tambah sudut A 180. Okey, jelas kat situ. Yang ketiga, jika dua garis bersilang adalah berserenjang antara satu sama lain, maka semua sudut pada garis bersilang itu ialah 90 darjah. Okey, kalau berserenjang ni dia bersilang sudut tegak. Okey. Okay, kita tengok contoh yang 9 tu. Rajah di sebelah menunjukkan dua garis bersilang. Kena pasti dan nyatakan A sudut bertentang bucu, B sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, untuk kita rujuk konsep yang atas ni tadi. Okey, sudut bertentang bucu yang mana? Okey, jadi penyelesaian dia sudut P dan R ialah sudut bertentang bucu. Okey, manakala yang B tu sudut bersebelahan ada dua lah. Sudut P dan Q ataupun kita ambil Q dan R ialah sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, untuk lebih mahir untuk konsep yang ni boleh cuba latih diri 8.2A tu. Okey. Seterusnya, menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi. Okey, baik. Tengok contoh 10. Dalam rajah di sebelah PSQ, RSTU dan PTV ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Jadi kita kena gunakan konsep yang atas tadi lah. Okey, jadi cuba tengok kat sini. Nak dapatkan X, kita guna konsep sudut bersebelahan. Jadi X tambah 135 ni sama dengan 180. Nak dapatkan X 180 darjah tolak 135 darjah, dapatlah X 45 darjah. Bagaimana nak dapatkan Y? Y kita gunakan konsep sudut bertentang bucu. Jadi dekat sini kita nampak Y sama dengan 62 darjah. Okey, boleh cuba latih diri 8.2B tu. Seterusnya,
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okey, tengok contoh 11. Dalam rajah di sebelah, POR dan TOQ ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, baik. Sekarang ni kita nak cari X. Okey, konsep yang kita gunakan adalah sudut bertentang bucu. Okey, tapi nak dapatkan X, ada beberapa langkah lah. Mula-mula kita kena pasti sudut bertentang bucu tu yang mana. Jadi sudut POT sama dengan 72 darjah yang kat sini. Jadi yang POT ni gabungan antara X dengan 60 darjah. Jadi X tambah 60 darjah sama dengan 72 darjah. Jadi nak dapatkan X 72 darjah tolak 60 darjah, dapat X tu 12 darjah. Okey. Seterusnya kita nak cari Y. Y berada belah sini, belah kanan ni ada 2 Y tu. Jadi kita nak cari Y tu berapa. Kita gunakan konsep sudut bersebelahan pada garis bersilang ni. Jadi kita tengok kat sini, sudut TOR tu yang ada YY tu kan, 2Y tu. Tambah yang sudut 72 darjah ni sama dengan 180. Jadi nak dapatkan sudut TOR tu yang ada 2Y tu 180 darjah tolak 72 darjah sama dengan 108 darjah. Okey. 108 darjah ni sama dengan Y tambah Y yang kat atas ni. Okey. Jadi Y tambah Y 2Y. 2Y 108 darjah. Jadi nak dapatkan Y 108 darjah bahagi 2 dapat 54 darjah. Okey. Untuk mahir untuk konsep yang ni, soalan ni, latih diri 8.2C tu. Okey. Dan boleh cuba juga muka surat 188 tu mahir diri 8.2 tu. Okey, baik. Kita terus masuk kepada subtopik 8.3, sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. Okey, baik. Apakah garis lari dan garis rentas lintang? Okey, baik. Cuba tengok rajah di sebelah ni. Garis-garis lari boleh ditandakan dengan anak panah. Anak panah seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto. Garis lurus yang bersilang dengan 2 atau lebih garis lurus disebut sebagai garis rentas lintang. Misalnya garis lurus AB yang ditunjukkan dalam rajah foto ialah garis rentas lintang. Okey. Itu dia. Beza antara garis lari dan garis rentas lintang. Boleh cuba tengok latih diri 8.3A tu yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okey, baik. Seterusnya, apakah sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman? Okey, cikgu terus pergi kepada muka surat 190 yang atas ni. Ada 3 tadi tu. Sudut sepadan. Okey. Apabila satu garis rentas lintang bersilang dengan 2 atau lebih garis lari. Okey, garis lari yang ada anak panah tu, yang garis rentas lintang yang straight tu, garis straight. Okey, boleh beza. Okey, kalau keadaan macam ni, sudut sepadan adalah sama. Contoh sudut A sama dengan sudut B. Yang kedua, sudut selang-seli adalah sama. Jadi, maka B sama dengan C tu, selang-seli. Yang ketiga, hasil tambah sudut pedalaman adalah 180 darjah. Sudut C tambah sudut D ni sama dengan 180. Jadi, untuk mahir 3 konsep ni, kena cuba latih diri 8.3B ni. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Bagaimanakah anda menentukan sama ada 2 garis lurus adalah selari? Okey, cuba tengok contoh 12. Okey. A tu. Garis lurus PQ dan RS ni selari ke tidak? Okey, jawapan dia PQ dan RS adalah selari kerana sudut sepadannya 48 darjah adalah sama. B, kalau kita guna konsep sudut pedalaman tu, 42 tambah 128 dapat 170, tak dapat 180. Jadi kalau tak dapat 180, maka sudut garis PQ dan RS tu tidak
selari. Okey. Boleh cuba lagi latih diri 8.3C untuk lebih mahir lah. Okey, baik. Soalnya, bagaimanakah anda menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis rentang lintang? Okey, tengok contoh 13. Dalam raja di sebelah, PQ, RS dan TU ialah garis selari. Cari nilai A, B dan C. Okey, menggunakan 3 konsep tadi. Okey, nak dapatkan A, kita gunakan konsep sudut selang-seli. Jadi bila kita guna konsep sudut selang-seli, nilai A itu sama dengan 60 darjah. Manakala yang B, kita gunakan konsep sudut sepadan. Okay, sudut sepadan sama dengan 118 darjah. Okay. Dia selari dekat atas ni, maksudnya kita dapat B itu 118. Manakala untuk dapatkan C, kita gunakan konsep sudut pedalaman. B tambah C sama dengan 180 darjah. Jadi B kita dah dapat 118 darjah. Jadi 118 darjah tambah C sama dengan 180 darjah. Nak dapatkan C 180 darjah tolak 118 darjah. Dapatlah C itu 62 darjah. Jadi untuk soalan-soalan yang melibatkan 3 konsep ni boleh cuba latih diri 8.3D. Okey, seterusnya kita masuk. Apakah sudut dongak dan sudut tunduk? Okey, baik. Konsep sudut adalah sangat penting dalam bidang ukur tanah. Juru ukur tanah menggunakan sudut untuk menentukan jarak. Antara sudut yang diukur ialah sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, baik. Terus pergi kepada muka surat 193. Okey, nak bagi faham terus. Okey, baik. Tengok gambar rajah ni. Okey, apabila seseorang melihat objek pada arah yang lebih tinggi, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okey. Ini contoh. Sudut A ialah sudut dongak burung itu dari penglihatan Jeffrey. Okey, burung kat atas, Jeffrey kat bawah. Jadi, dia punya arah dongakan dekat atas. Ini garis mengufuk ke bawah, jadi sudut dia tu adalah sudut dongak. Okey, yang kedua, apabila seseorang melihat objek pada arah yang lebih rendah, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut tunduk. Okey, nampak? Arah penglihatan dia yang bawah ni, garis mengufuk atas tu, sudut dia tu kita panggil sudut tunduk B tu. Okey, baik. Contoh 14. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi di di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Lukis dan labelkan. Okey, baik. Sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Devi. Sudut B yang mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. Okey. Devi kat bawah, Umi kat atas. Okey, sudut dongak. Jadi penyelesaian dia dekat sini. Okey, Devi dia mendongak ke atas melihat Umi. Okey, yang mengufuk ke bawah. Jadi sudut A itu sudut dongak. Manakala yang B kita nak lukis sudut tunduk dari Umi ke Devi tu, okey. Ini dia sudut B. Okey, jelas beza dua tu sudut dongak dan sudut tunduk. Boleh cuba latih diri 8.3E tu berkaitan dengan sudut dongak dan sudut tunduk. Seterusnya, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lari, garis rentas lintang? Kita cuba tengok contoh 15, kena perhati betul-betul sebab dia punya gambar rajah tu macam pening sikit lah. Tapi kita boleh buat lah. Dalam rajah di sebelah, POT, okey, POT, QOU, PQR, VOR, okey, ialah garis lurus. Cari nilai X. B itu andaikan PV ialah garis mengufuk dan sudut PVO ialah sudut tunduk O dari V. Cari sudut dongak P dari O. Okey, baik. Maksudnya dalam ni dia gabung semua yang berkaitan dengan garis
selari, garis rentang lintang, sudut tunduk, sudut dongak, sudut selang-seli, sudut sepadan, sudut pedalaman semua. Okey, jadi penyelesaian dia boleh tengok kat sini. Sudut QOS sama dengan sudut PQO. Dia gunakan konsep sudut selang-seli. Jadi awak akan dapat sudut QOS tu 110. Okey. Bila dah dapat sudut QOS tu 110, dia buat persamaan sudut QOR. Okey, QOR ni pula sama dengan sudut PVR. Dia gunakan konsep sudut sepadan. Okey, dan awak akan dapat sudut QOR tu 62 darjah. Jadi bila dah dapat QOR 60 darjah, lepas tu baru awak boleh cari nilai X dekat sini. Jadi nilai X ni tadi kita dah tahu tadi sudut dia punya sudut selang-seli tadi dia 110. Jadi nak dapatkan X 110 tolak 62 darjah. QOR tu. Dapatlah X tu 48 darjah. Okay, tengok betul-betul. Tengok ulang-ulang tengok. Dia macam pening sikit tapi kita boleh faham konsep dia tu. Manakala B, sudut QOV. Okey, QOV tambah 62 darjah. Okey, 62 ni sudut yang selang-seli ni sama dengan 180 darjah. Dia gunakan konsep hasil tambah sudut pedalaman tu. Jadi nak dapatkan sudut QOV 180 darjah tolak 62 darjah dapat 118 darjah. Okey. 118 darjah. Okey. Tolak 75 darjah sama dengan 43 darjah. Kalau kita tengok kat sini, inilah dia sudut dongak O. Maka sudut dongak P dari O. Maksudnya O ke atas melihat P ke atas. Okey. Maka sudut dongak P dari O ialah 43 darjah. Boleh tengok betul-betul, ulang tengok balik. Dan boleh cuba latih diri 8.3 F tu. Dan juga mahir diri 8.3 muka surat 195 tu. Okey. Jadi rumusan keseluruhan untuk bab yang ni, bab 8 ni. Ya, kita dah sentuh beberapa perkara berkaitan dengan garis dan sudut. Okey, antaranya tembereng garis, pembahagi dua sama serenjang, garis serenjang, garis selari, pembinaan sudut 60 darjah, pembinaan pembahagi dua sama sudut. Kita dah belajar sudut pada garis lurus, sudut refleks, sudut putaran lengkap, sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat. Okey. Dan hari ini kita sambung sudut yang berkaitan dengan garis bersilang tadi. Okey, ini dia punya persamaan dia. Lepas tu sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentang lintang. Okey. Dan juga kita masuk sudut dongak dan sudut tunduk. Jadi keseluruhannya kita dah selesai. Untuk keseluruhan bab ni kita dah belajar semua ni. Standard pembelajaran untuk bab yang ke-8 ni. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan bab ni, nak lebih banyak latihan, cikgu galakkan. Bukan galakkan lah, wajibkan kamu lah. Wajibkan kamu untuk terus buat buku modul lah. Muka surat 83, bermula muka surat 83 ni. Okey. Okey, belik-belik tu 83, 84, 85, 86, 87, 88. Okey. Okey, itu untuk pentaksiran bilik darjah. Jadi kamu terus sambung muka surat 89 tu, 89 dan muka surat 90 untuk praktis ke arah PT3 tu, bahagian A, bahagian B, bahagian C tu. Dan insya-Allah bila kamu dah buat latihan ni, kamu lebih faham, lebih mahir berkaitan dengan bab ni. InsyaAllah.
Okey, itu saja penerangan lengkap daripada cikgu. Sama-sama kita laksanakan tugasan. InsyaAllah apa yang cikgu kongsikan ni bermanfaat kepada kamu dan juga siapa-siapa yang melihat video ini dapat manfaat yang berguna daripada video saya ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.